Okay, so dengan botol kawan-kawan boleh buat makanan kawan-kawan sendiri dengan besar ni. Dengan hanya botol ni, dan sebiji botol, satu sayur yang sangat gemuk. Assalamualaikum, selamat petang. Okay, berjumpa lagi di channel Kebun Kampung, dan hari ini adalah hari untuk kita tuai sayur hidroponik dalam botol. Yang kita video yang sebelum ni kita masukkan dia ke dalam botol, dan secara ringkasnya inilah hasilnya. Dan yang ni dia kurang menjadi, dia agak kuning sikit sebab bila baru-baru ni dia hujan banyak. So bila hujan tu dia air akan campur ke dalam botol ni. So air dalam botol ni dia agak cair lah. So dia berkuning-kuning ni. Ni tanda dia kurang baja. Okay, yang bawah ni, yang hijau ni semua okey sebab dia di bawah lindungan bumbung. So pada kawan-kawan yang nak menanam sayur hidroponik menggunakan botol ni, pastikan tempat anda gantung tu di bawah naungan bumbung. At least dia kena matahari pagi 4 hingga 5 jam pun dah cukup. Okay, so yang ni bersama juga sebab dia betul-betul di selepas bumbung. So dia kalau hujan memang akan kena, memang dia akan masuk lah. Sini pun pertumbuhan dia kurang memuaskan. Dia masih kecil lagi, mungkin sebab baja dia terlalu cair. Dan air, kalau yang baja kita tengok kat sini pun tak luak pun, tak macam ni. Sini dia sampai kat sekat ni. Yang ni pun di maksimum dia kat sini. So bila air lebih dia akan turun. So kalau kat sini saya rasa saya tambah sekali saja, lepas tu tak tambah dah. Tapi air dia masih macam tu. So maksudnya akaran dia kurang memuaskan lah, sebab pencampuran air hujan. Okey, yang ni okey. Okey, yang ni pun boleh. Okey, yang kat sini saya baru je selepas 2 minggu hari tu, selepas penanaman 2 minggu, boleh dikatakan hari-hari hujan. So pagi, petang, tengah hari, malam pun hujan. So perkembangan kat sini pun boleh katakan hanya dalam 45 ke 50% saja. Sebab hari-hari dia bercampur dengan hujan. Dia bercampur dengan baja ni campur dengan air hujan. Tapi alhamdulillah lah, saya setakat ni berpuas hati lah. Sebab pertumbuhan dia ni pun boleh, yang ni pun dah boleh makan sebenarnya. Dan kita akan kutip semua juga. Semua kita akan tuai dan kita tak akan simpan. Sebab kita dah ada sediakan benih yang baru, iaitu kangkung dengan bayam merah. So selepas kita buang yang ni, kita akan masukkan benih yang baru terus. So kita tak akan biarkan dia macam ni. Sebab kalau kat sini kecil, kat sini besar, tapi sebenarnya umur mereka ni sama je. Cuma akibat hujan hari tu yang menyebabkan mereka sayur ni pertumbuhan dia terganggu. So selepas 2 minggu baru saya pasang bumbu ni, dan barulah dia boleh bertahan. Tu pun hanya macam ni saja yang boleh. So mungkin lepas ni dah bumbung pun kita dah prepare, dan saya harap pertumbuhan lepas ni akan lebih baiklah sebab dia terhalang daripada terkena air hujan. So dekat sini kita ada daun pudina pun kita buat dalam botol juga. So pertumbuhan dia, kalau tengok daun dia pun besar, lebih pada ibu jari dan agak gemuk. So kita akan tambahkan air baja saja untuk 2 bekas ni. So yang kecil-kecil ni pun kita akan buang juga sebab umur dia ni dah terlalu tua sebenarnya. Tapi pertumbuhan dia hanya setakat tu saja sebab dia masalahnya sama juga, campur dengan air baja juga, campur dengan air hujan. So dengan adanya bumbung ni, saya harap selepas ni pertumbuhan dia akan lebih baik lah. Okay, jom kita tuai dulu. Kita buang dan bersihkan, dan kita akan gantikan dengan benih yang baru. Okay, so dengan botol kawan-kawan boleh buat makanan kawan-kawan sendiri dengan
besar ni, dengan hanya botol ni, dan sebiji botol, satu sayur yang sangat gemuk. Kenapa anda tak mula sekarang? So, jomlah kita berkebun hidroponik menggunakan botol. Kalaulah sampai macam ni sekali, besar ni dan gemuk. Okey, jom, saya sangat-sangat menyerulah kepada kawan-kawan yang boring, yang tapi minat tentang berkebun, tak ada benda nak buat, ataupun tempat tuan-tuan ada banyak botol, jomlah kita mulakan hari ni juga dengan berkebun menggunakan botol saja, hidroponik menggunakan botol. Sayur besar ni dengan satu botol. Saya tak dapat nak gambarkan lah. So, cuma kawan-kawan sendiri yang boleh cuba sampai tuan-tuan boleh makan, dan tuan-tuan akan dapat rasakan satu perasaan yang tak dapat nak digambarkan. Okey, jom kita try dulu. Okey, kita dah selesai tuai sayur hidroponik dalam botol ni, dan kat sini pun kita dah buang dah semua. So, nak tengok hasil dia. Okey, inilah hasilnya. Dengan hanya berkebun hidroponik dengan menggunakan botol, kita boleh membuat makanan kita sendiri sampai 2 agar. 2 agar kotak ni. 2 agar kotak ni. Ni. So, kenapa kita tak mula dari sekarang? So, jom kita mula berkebun hidroponik dengan mulakan dengan botol dulu. Lepas nanti dah pro, baru kita gunakan sistem NFT yang menggunakan pipe pula. Sebab berkebun hidroponik ini adalah salah satu cara berkebun yang paling mudah.
Bayangkanlah dengan botol ni, botol yang kita buang kat tepi laut dalam sungai, yang kita kutip. Dan pada saya ni ada juga yang kawan-kawan saya bagi, kawan-kawan kampung yang bagi, dan inilah hasil dia. Inilah hasil dia dengan menggunakan botol saja. Okey, lepas kita dah tuai, kita akan makan. Ni mungkin boleh tahan sehingga 3 ataupun 4 hari untuk kita makan. Kenapa saya kena buang semua sekali dalam botol ni? Sebab kita dah preparekan benih yang baru yang kat dalam tray ni. Sini kita ada kangkung, sini kita ada bayam merah. So yang dalam ni kita kena pindahkan secepat yang mungkin, sebab dia dah dekat-dekat nak menjadi kutilang dah, ataupun dalam bahasa mudahnya kurus tinggi langsing, sebab dia kekurangan cahaya. So bila kita ubahkan kepada botol itu, penerimaan cahaya dia akan mendapat penuh. So dia akan membesar dengan baik lah. So tapi kalau dia duduk masih dalam tray ni dengan apa orang kata, baju pun kita tak buh lagi. Ni cuma 100% peat moss, 100% peat moss. Okey, ni bayam merah, ni kangkung. So sebab itulah kita terpaksa buang semua yang dalam botol ni dan kita akan masukkan benih yang baru. Okey, so selamat berkebun. So saya mengharapkan kawan-kawan yang dah lihat video ni supaya untuk mencuba sendiri di rumah, supaya kita dapat membuat makanan kita sendiri tanpa menggunakan racun dan hanya menggunakan baja AB saja. Tak payah nak semua racun bagian macam yang orang tanam dekat tanah tu. Sebab bila kita gantung ni, serangga yang mengganggu dia sangat kurang, ataupun mungkin boleh katakan tak ada langsung lah. Sebab kalau tengok dekat sayur saya tu, semua dalam keadaan yang baik, tak ada yang cari-cari apa, tak ada. Dan memang tak pakai sebarang racun langsung, tak pakai racun langsung. Okey, semoga berjumpa lagi di musim pula, di episod yang akan datang, dan kita mungkin akan update perkembangan kangkung dan juga bayam merah ni yang kita akan masukkan dalam botol sebentar lagi. So untuk yang sayur ni yang kita nak pindahkan, saya dah tak buat video lah, sebab video yang sebelum-sebelum ni pun dah ada, macam video daun sut dalam botol, sawi dalam botol, kailan dalam botol, dan ni kali pula kangkung dan juga bayam. So tak perlulah saya tunjuk macam mana nak pindahkan dia, nak masukkan dia, baja dia berapa ppm, tak perlu, sebab video-video sebelum ni dah ada. So kita cuma akan update saja video-video untuk perkembangan sayur kangkung juga bayam merah ni yang kita akan tanam juga masih lagi dalam botol. So saya dengan rasa rendah diri, jomlah kita sama-sama berkebun mulai hari ni juga. Pi cari botol, pi cari baja AB, pi cari kain flannel. Kita mulakan hari ni juga untuk buat makanan kita sendiri. Tak perlu nak beli kat kedai dah. Kalau tanam sendiri ni, kita nak makan Maggi tengah malam pun tak ada masalah. Keluar ke pintu, mai ambil dekat botol yang kita tanam ni saja. Dah jimat satu, anytime kita nak guna, bila-bila masa kita boleh ambil. Okey, terima kasih kepada subscriber saya. Semoga anda diberikan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dan dipanjangkan umur, dan diberkati selalu. Terima kasih kerana menyokong channel Kebun Kampung, dan semoga memberi manfaat. Okey, jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye bye.